وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسير ولا تؤسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran yang telah pun berada di Google Meet Gema Nur Iman bagi kuliah maghrib, bagi membincangkan tentang fiqh darah haid, nifas dan istihadah pada malam ini. Yang berusaha Puan Hajah Rosniati binti Mansur bersama dengan tim Gema Nur Iman yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah maghrib pada malam ini, yang dirahmati lagi dikasihi para pencinta ilmu yang telah pun istiqamah terus bersama dengan Al-Fadilah Ustazah bagi menambahkan ilmu tentang apa yang kita bicarakan pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dirahmatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita sekali lagi dapat berhimpun untuk menambahkan ilmu kita pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan dengan keizinan Allah kita berada menghadiri halaqah ilmu, mudah-mudahan kita dapat petunjuk, tambah lagi ilmu kita dan sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi memohon keberkatan bagi kuliah maghrib kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah Misnah Miran Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat, keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di Taman Ilmu pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kuliah maghrib kepada Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran untuk syarah berkaitan dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dengan segala bangga dan sukacita dipersilakan. Terima kasih admin dan juga pengacara majlis. Alhamdulillah. Dah kita berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah maftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, kedua kita tengok part dia masing-masing lah, ada yang 27, 28, ada yang 30. Ya, iaitu hukum yang kedua, bilakah wanita dihukumkan sebagai suci. Jadi dia kata apa kat sini, bagaimana wanita dianggap datang haid dengan melihat darah keluar. Begitu juga ia dianggap suci ketika berhenti darah dengan cukup tempoh sekurang-kurangnya haid, iaitu 24 jam, supaya boleh dihukum sebagai suci daripada haid. Yang mana sekiranya dimasukkan kapas ke dalam faraj, faraj ni faraj zahir, maka didapati kapas itu bersih tanpa kesan darah padanya. Lalu ia diperintahkan mandi, solat, puasa dan harus baginya bersama dengan suami. Jika kembali semula darah dalam tempoh haid, maka nyatalah ibadahnya telah dilakukan dalam haid. Oleh itu ia diperintahkan qada puasa sahaja.
tidak berdosa persetubuhan yang telah dilakukan kerana semasa melakukan persetubuhan secara zahirnya ia suci. Kemudian jika selepas itu darah berhenti lagi maka dihukumkan sebagai suci. Begitulah seterusnya selama mana darah keluar tidak melebihi 15 hari. Okey. Saya terangkan. Ya, ini kita baca dulu, lepas tu kita terangkan. Apa maksud dia kat sini? Maksud dia yang sebagaimana kalau haid itu kita nampak darah dan bila tak keluar darah kita diwajibkan yang wajib. Bukan kata ada pilihan. Ya. Ini sebab apa saya cakap wajib? Sebab ada orang yang PM saya tanya, "Ustazah, saya tak nak korek-korek." Saya tak nak korek-korek. Dia kata. Jadi kalau darah tak keluar, saya tunggu 24 jam. Saya tunggu 24 jam. Jadi saya tanya dia, apa kenapa tunggu 24 jam? Nak bagi confirm. Nak bagi confirm nakok. Kalau saya tunggu 24 jam, tak ada darah keluar, saya mandi. Yang sekali saya nak cakap, ya, kita ni yang tak boleh buat hukum sendiri yang. Ya, yang hukum itu semua datang dari Allah melalui Rasulullah. Ya, yang kalau kita boleh buat hukum sendiri, Masya Allah, Tabarakallah. Yang kita boleh buat hukum, apa yang berkaitan dunia. Contoh apa? Menteri Besar, Sultan, apa lagi yang? Perdana Menteri Malaysia. Itu pun dia nak buat hukum yang Parlimen dulu yang bincang. Parlimen bincang, setuju. Ada apa tu? Ahli Parlimen. Boleh gaduh dulu. Pampum. Buat angkat tangan. Siapa setuju, siapa tak setuju yang oi. Ya. Ini awak nak buat sendiri. Awak ni sebenarnya. Maaf ya. Detail lah pula. Tapi memang kena detail lah. Nak bagi sedar. Pasal ini ramai yang PM ni. Dia kata, ada yang kata, apalah ya, macam-macam lah cakap. Kan, ni saya nak beritahu ni. Ya yang, ini bukan saya yang, bukan saya yang mengeluarkan hukum yang, saya ni pun belajar yang mengeluarkan hukum ni Allah melalui Rasulullah. Maka ada hadisnya, ya, hadis sahih, mantan hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu an. Isteri Rasulullah yang Allah perintahkan Nabi kahwin dengan dia. Pasal itulah nak jadi penyambung ilmu Rasulullah. Dan dia ini adalah umul mukminin yang cerdik, cergas. Sehingga diberitakan selepas Rasulullah meninggal, Sayyidina Aisyah ni mengajar sahabat tau. Mengajar para sahabat ni. Sahabat ni apa yang dibimbing oleh Rasulullah. Bukan yang perempuan aja, yang lelaki. Pakai tabir, ya. Diceritakan Sayyidina Aisyah mengajar sahabat-sahabat yang lelaki di balik tabir. Dengar suara je. Tapi rupa tak ada dalam tirai. Bukan dia berdiri gitu, pakai nikab nampak badan dia, tak. Langsung tak nampak badan, maknanya dia ajar balik tabir. Langsung tak nampak bentuk badan Sayyidina Aisyah walaupun bernikab, dengar suara je. Yang ya, jadi Sayyidina Aisyah berkata apa? Wahai, yang dicakap ini pada muslimin Madinah. Muslimin Madinah ni yang imannya kuat, bukan macam kita ni. Dia kan yang bila berhenti je, tak keluar je darah, tak keluar je, dia terus mandi. Dia terus mandi. Jadi kan bila dia mandi, katakan dia mandi, kata lepas tu katanya semayang katanya rokok sujud, darah mengalir. Keluar. Lah tanya dengan Sayyidina Aisyah. Maka Sayyidina Aisyah berkata, janganlah apabila darah tidak mengalir, janganlah kamu tergesa-gesa mandi. Kecuali setelah kamu pastikan nakok, maka darah tak ada. Dengan cara, kata Sayyidina Aisyah, ambil kapas atau perca putih
dimasukkan dalam salur faraj zahir, dioles dindingnya itu. Selepas itu dilihat, dicabut keluar dilihat. Ada tak masih kesan darah. Sekiranya didapati bersih, kata Zainab Aisyah, tak ada kesan darah, ataupun kalau kata ulama mengatakan ada lendiran cair. Itu yang dah lama sikit lah tu. Ada lendiran cair seperti ingus yang baru nak mula, atau orang makan pedas. Yang jernih tau, bukan yang putih, yang jernih, melekit-lekit. Maka itu tak ada subuh. Yang itu biasa dah lambat sikit. Kadang-kadang ada orang kan, dia nakoknya pukul 7, dah lepas subuh lah kan. Jadi dia pun biar je. Nanti dekat nak zuhur, pukul 1 tu zuhur katakan 12.30 dia cek balik nak confirm. Maka dah ada cairan putih jernih tu, itu memang confirm dah nakok. Ya yang? Maka saya dah kata, ni tengok jari tangan kita ni, ya, kalau anak dara 1 uras setengah. Kalau mak dara 2. Ni. Tangan kita dah ada 3 uras ni. 1, 2. Anak dara 1,5, mak dara dalam sikit 2. Yang itulah zahir faraj. Zahir lubang faraj. Dan bila kita masuk bukan tegak. Ya, bukan tegak. Oles dinding faraj tu, dinding tu oles. Maka hukumnya wajib buat tu. Ya yang kata orang putih by hook by crook, suka tak suka. Sebab ini arahan dari Allah. Bukannya tak naklah korek, bukan orang lain yang kita nak korek, kita korek sendiri. Ya. Jadi jangan tunggu 24 jam. Kalau nakok yang 24 jam tu 5 waktu solat, awak dah tinggalkan. Jangan main-main. Sedangkan saya belajar daripada guru saya, dia kata sesiapa yang meninggalkan solat 1 waktu. Maksudnya apabila habis 1 waktu solat, contoh zuhur, daripada gelincir matahari sampai bayang itu sama, sampai masuk asar, kita masih tak mendirikan solat sampai habis waktunya, maka Allah memerintahkan malaikat menulis nama kita di pintu neraka. Ya, jangan ambil enteng, tak apa, nanti saya qada. Ya yang, maka qada solat adakah menghapuskan nama kita di pintu neraka? Tidak, kecuali dengan taubat. Dan taubat itu kalau Allah terima. Kalau Allah tak terima, ya, jadi persoalannya kat sini macam tu. Kalau Allah tak terima, kata guru saya, 1 kali tinggal solat 80,000 tahun akhirat. Denda dia dalam neraka 80,000 tahun akhirat. Sedangkan 1 hari akhirat 1,000 tahun dunia. 80,000 tahun akhirat kali 1,000. Berapa yang? Itu yang kata guru saya, juta dia kata. Yang itu baru 1 fardu solat. Kalau awak tunggu 24 jam, 5 waktu. 80 kali 5, 5 kali 8. 5 kali 8 berapa yang? 40 kan? 5 kali 8, 40 ya? 400,000 tahun yang kali dengan 1,000. Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, astagfirullah. Yang bukan, jangan main-main. Jangan ada orang tak faham, tak apa. Kerja kat pejabat ke kat mana, tak apa. Malah nak apa? Nak apa? Nak remover makeup, nanti nak pakai balik, tak apa. Aku bawa sekali, lamsamkan waktu maghrib, qada zuhur asar, jangan yang. Ya. Qada ini hanya boleh dilakukan terlupa, tertidur dengan taubat. Dulu-dulu jahil katakan, ataupun dulu-dulu kurang imannya, ada tinggal solat, kita dah taubat nasuha,
kita bayar balik. Bukan yang kita dah faham-faham ni tak apa. Ya jangan yang tu guru saya kata. Kalau Allah ampunkan, barulah terpadam nama tu. Bukan nama yang tu dekat pintu surga tu bila kita qada aja Allah padamkan, tak. Dengan taubat, ya. Jadi macam tu. Jadi kalau kita tak korek, yang ni tadi kan dia kata ni dipastikan. Kalau kita tak korek, kita takut, kita terus mandi, sekali dalam saluk itu ada darah, dia panggil patra. Maka apa hukumnya? Haram. Ini yang Sayyidina Aisyah kata. Janganlah kamu tergesa-gesa mandi, ya, sebelum dipastikan dengan mengorek lubang zahir faraj dengan kapas atau perca kain putih, perca, kata Sayyidina Aisyah. Maka hadis ini sahih, datang daripada Rasulullah. Yang jadi kita tak boleh nak ubah. Okey, tu saya nak pesan. Jadi yang kedua, bila saya kata ya darah ni dilihat sebab takut kita kena istiadah, tak tahulah in future entah bila-bila. Sebab tu ada rekod. Kena rekod yang darah warna coklat kehitaman, darah warna merun, ada bau, ada pekat, ada ketulan-ketulan kecil-kecil ke. Kena catat berapa hari. Berapa hari yang merah, berapa hari yang merun, berapa hari yang kehitaman coklat. Sebab ini semua nanti apabila istiadah datang, rekod ini akan diguna pakai. Senang cakap, rekod ini sebagai peguam bela. Pasal perempuan yang istiadah, dia akan dibalikkan kepada 7 hukum mustahadah kan. Jadi rekod-rekod inilah yang menjadi peguam bela nak ditaruh dekat kes yang mana. Ini pun bila saya cakap ada orang PM, gelilah ustazah, pengutuk. Masya Allah. Kenapa? Dah tentu saya kalau lepas haid aja saya masuk bilik air, saya cabut kotak tu, saya gulung lempung, saya buang dalam buku sampah. Tak ada saya nak tengok-tengok. Tu masalah kedua pula. Saya kata, kalau awak tak tengok, mana awak tahu ada ketul-ketul ke, warna apa ke. Bukanlah suruh cium bilik apa. Tengok sekali lalu cukuplah. Ni dia kata pengotor. Tak payahlah kau tweet dengan tangan. Kan kalau nak tengok ketul-ketul tu pun kau belakkan sikit kotak tu dah nampak dah. Masya Allah. Lainlah kalau saya kata kau tangkap tu masuk dalam mangkuk kau kacau itu. Allah, saya kata macam-macam budak-budak sekarang ni tahu. Ya, sabar je saya kata. Dah tu saya nak cakap yang jadi sebagai ibu bapa ke ya. Kenalah bagi tahu anak daripada kecil-kecil ni. Bukan kita suruh main godeh-godeh dia, tak. Tengok sebab itu ada rekod dia. Ya yang macam tu. Ya, jadi dia kata kat sini apa yang dia kata hukum dia ya nakak wajib mandi. Tengok dia kata kat sini apa dia kata, nampak? Ya, diperintahkan mandi, solat, puasa. Jangan katakanlah ya ada orang ya dia berhenti. Sebab tu ya yang dikatakan suci itu, katakan dia datang 3 hari. Datanglah 3 hari keluar darah ya, lebat, seluk, berhenti, korek ada dalam paras tu, maka kita panggil patra, lepas tu dia keluar balik. Dia tak jadi nakok yang berhenti, kita korek patra, lepas tu keluar lagi, balik 3 hari. Sampai 3 hari berhenti, kita cek patra. Patra katakan pukul 6 pagi patra. Ya, kita tak boleh sembahyang lagi lah. Lepas itu yang dah pukul 8, kita cek nakok. Kita boleh berhenti, tak payah mandi. Sebab wajib mandi apabila masuk waktu. Jadi katakan pukul 8 dah nakok, kita boleh santai, tak apa. Bila yang wajib mandi? Apabila masuk waktu zuhur. Kenapa wajib mandi? Nak solat kan? Maka bila dekat zuhur, kita cek lagi sekali.
Katakan lagi 5 minit nak zuhur, kita cek lagi sekali. Oh betul nakok, tak ada. Kita korek, perca ke, pakai cotton bud ke, pakai apa ke, maka jangan korekkan tangan sebab tak nampak. Kadang-kadang ya, saya biasanya, pengalaman saya lah saya cerita. Kalau last tu kita korek, dia keluar macam tali benang, tahu? Faham tak? Kalau siapa buat, dia akan jumpa lah kadang-kadang. Dia macam kita korek tu kan, dia bulat aja macam rambut ke, macam tali gitu. Dia panjang gitu tau. Tak adalah panjang sangat, mungkin dalam 2 inci, 3 inci ke gitu. Satu jari ni 3 huras ke. Ya ada ustazah. Betul, kalau kau korek betul jumpa. Itu masih dipanggil patra. Masih dipanggil head. Tetapi kalau dah jumpa tali tu, ya, maka rasanya paling lambat pun sejam 2 dia dah patra. Dia dah nakok. Katakan kita korek pukul 6 pagi, dia ada patrah lah, ada macam tali ke, ya. Tapi kalau kita korek, dia masih, katalah walaupun gerai ke kuning-kuning cair, dia tak ada tali tau. Dia macam kita korek tu, kita cabut keluar, dia perca tu atau kapas tu ada kesan darah aja macam tu. Itu biasanya masih lama lagi. Tapi kalau kita korek, memang dia keluar tali tu, maknanya tu yang last lah tu. Ya, jadi selepas tu katakan kita korek pukul 6 pagi, pengalaman saya lah. Pukul 6 pagi ada macam tali tu, okey. Lepas tu dalam pukul 10, pukul 6, pukul 8 saya korek. Tak ada. Tak ada dah. Tapi saya tak mandi pun. Pasal apa? Zuhur pukul 1, lama lagi. Kalau kata kita malas nak mandi dulu, tak payah mandi lah. Biarkan dulu. Sejuk, pukul 8 sejuk, kita pun tak semayang. Tapi kalau dia nakok pukul 5.30 atau pukul 6 masih ada subuh, wajib mandi. Ini nakoknya pukul 8 kan. Cuma kalau kita nak solat duha lah. Ya, kita mandi. Katalah kita kata malas lah nak mandi, takut nanti kita dia mana tahu nakok, lepas tu pukul 8 pukul 10 ke kita korek ada dah. Jadi kan nanti bila katakan pukul 8 korek nakok, saya biarkan, nanti dalam pukul 12 saya korek lagi. Tak ada, confirm tak ada, mandi. Mandi. Pasal nak sembahyang zuhur. Katakan okey, dah tak ada. Sampai 2 hari yang dia nakok. Maka kita pun sembahyang. Kalau bulan Ramadan kita puasa besoknya. Selepas itu, lusa keluar balik yang. Hari tadi 3 keluar, lepas tu 2 hari nakok, 5 hari ke-6 dia keluar lagi. Maka kalau dia keluar lagi, hukumnya berhenti puasa, berhenti solat, ya. Dosa tak? Tak. Puasa yang kita buat, itu dipanggil dalam haid juga. Walaupun nakok, tidak berdosa tapi wajib qada. Itu yang dikata tadi dekat sini. Solat, dosa tak? Tak. Tapi solat memang tak payah qada. Orang haid mana qada solat. Habis tu dia kata tadi kalau berjimat dengan suami, dosa tak? Tidak juga. Nampak? Ya? Jadi hukum dia macam tu yang. Apabila didapati nakok, korek nakok, jangan bagi excuse apa. Wajib mandi, solat, puasa. Semualah anggap suci, boleh mengaji, boleh apa semua boleh. Dia keluar balik, maka kita balik macam tu. Ya. Jadi itu kerjanya. Ya. Itu dia punya hukum dia. Okey. Jadi dia kata apa kat sini? Jika kembali semula darah. Macam tu lah. Jadi dia kata begitulah seterusnya selama mana darah keluar tidak melebihi 15 hari. Contoh saya nak bagi kat sini ya. Ni, kita nanti kita tengok pada jadual. Jadi ini kita tengok jadual dia yang. Jika kebiasaan darah haid seorang wanita berhenti kemudian datang kembali, adakah dia wajibkan mandi dan setiap kali darahnya keluar? Masalah ini berlaku. Maka dalam hal ini, kalau didapati, kata guru saya 3 kali. 3 kali. Maksudnya macam ni. Katalah, ya, kita ni, ini ada 2 pandangan nanti. Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar, dua-dua anak murid terbaik Imam Syafi'i. Jadi,
persoalannya ya antara dua orang ini memang ada perselisihan pendapat, tapi dua-dua ini memang taraf mujtahid. Dia boleh beristijad. Maka dia ilmu tinggi. Jangan persoalkan. Kita ni yang tak ada ilmu. Senang cerita. Jadi memang kita ni tak layak beristijad. Kita bukan mujtahid. Faham ya? Jadi ni ada dua, iaitu satu nama dia Imam Rafi. Berpendapat wanita tersebut ya tidak boleh mengerjakan sesuatu pun daripada hukum-hukum suci, kerana ya yang zahirnya wanita tersebut pada bulan ini sama seperti bulan sebelumnya. Nanti saya terangkan. Yang satu lagi pendapat yang tarjih oleh Imam Nawawi bahawa ya ia melakukan seperti wanita suci walaupun sudah beradat berhenti darah dan datang kembali. Okey. Ada dua pandangan. Okey, satu pandangan dia kata kalau memang dah rutin kita begitu, kebiasaannya begitu. Tetapi kata guru saya sekurang-kurangnya dah 3 kali. Kali keempat baru. Kenapa 3? Tak tahulah. Kan sebab kalau Rasulullah kan 3, betul tak yang? Kalaupun wanita haid 3 kali suci. Kan banyak 3. Ambil wuduk pun 3 kali. Jadi macam sinonim lah. Jadi hukum dia tu 3 kali tu macam nak bagi sahih tau. Ya. Macam nak bagi sahih. Apa maksud dia kat sini? Kalau perempuan itu memang dia terbiasa. Memang kebiasaannya begitu. Maka dia biasanya dia kata dia memang 3 hari keluar darah. Nanti dia nakok 2 hari. Nanti dia akan keluar balik 2 hari. Lepas tu macam gitulah setiap kali datang. Jadi 3 datang, 2 keluar nakok, lepas tu 2 datang. Jadi mengikut dia sebab 2 datang tu 7 hari. Maka yang hari keempat dan kelima itu nakok haid kerana diapit oleh haid. Ya, dengar sini. 3 keluar darah haid, 2 nakok, lepas tu 2 hari nakok, lepas tu hari ke 6 dan 7 darah keluar lagi. Maka nakok yang hari keempat dan kelima itu dipanggil nakok haid. Maka sebab diapit oleh haid. Maka nak ikut kebiasaan dia ini 7 hari. Nampak? Maka memang macam tu lah. Bukan 3 kali dah. 4, 5, 6 kali period macam tu lah. Maka mengikut Imam Rafi dia kata tak apa. Tak payah solat, mandi, semayang pada hari keempat dan kelima. Pasal apa? Pasal dah terbiasa, kebiasaannya memang akan keluar balik darah pada hari ke-6 dan ke-7. Faham tak yang? Ini pandangan. Ni hilaf ya, dia hilaf. Maka dia kata sebab dah terbiasa, maka hari keempat dan kelima itu dia kata nakok haid. Jadi tak payah sembahyang, tak payah puasa. Tapi nak buat macam itu sekurang-kurangnya kali yang keempat. Jelas tak yang? Jadi itu pandangan Imam Rafi. Tapi Imam Nawawi kata tak. Dia mengambil nakok, mandi, solat, puasa. Boleh bersama suami. Boleh mengaji, boleh apa semua boleh lah. Keluar, berhenti balik. Macam tu. Macam yang diterangkan daripada yang awal tadi. Jelas sayang? Jadi itu dua pandangan. Kat sini ada 2 khilaf. Maka kita boleh nak ambil yang mana. Ya? Tapi dengan syarat bukan baru 1 kali. Okey. Jadi dia kata pandangan yang mutamat dalam mazhab ialah apa yang dinilai oleh Imam Nawawi. Tetapi dalam masalah ini ya, maaf, tak nampak. Maka dalam masalah ini harus beramal untuk diri sendiri dengan pendapat Imam Rafi. Nampak? Sungguh pun begitu, tengok. Pandangan yang mutamat. Nampak? Maknanya lebih yang mana? Lebih pada Imam Nawawi. Sebab ada perbahasan ulama mengatakan walaupun kali keempat, kadang-kadang dia nakok terus. Faham tak? Kalau contoh, kita 3 hari datang.
Hari keempat, kelima kebiasaan kita nakok. Hari ke-6, 7 datang balik. Sekali kita kali yang keempat Allah nak uji, kita pun kata aku hari dah terbiasa 3 hari datang, nanti 2 hari nakok, nanti datang 2 hari. Contoh. Tetapi kita pun tak semayang lah pada hari ke-4 dan ke-5 kan, kita tak mandi. Sekali hari ke-6, 7 tak keluar yang apa cerita kau? Kali rupanya kali ni cuma 3 hari. Jadi dah kena apa? Tunggu-tunggu hari ke-6 tak keluar. Lepas tu dah kita pun terpaksa mandi contoh. Hari ke-7 pun tak keluar. Maka adakah berdosa? Hari yang ke-4 dan ke-5 kita tak solat, tak berdosa. Pasal kita confident sebab dah 3 kali sebelumnya. Tetapi ya walaupun tak berdosa, kita kena qada lah balik benda tu. Nampak tak? Jadi lebih selamat ikut Imam Nawawi. Dia kata pasal ikut pada zahirnya. Nakak, mandi, solat, puasa kalau bulan Ramadan. Boleh baca Quran, boleh itikad dalam masjid, boleh bersama suami. Faham tak faham yang? Jadi walaupun kita boleh pilih pandangan Imam Rafi, tetapi dia kata kaul yang mutamat adalah Imam Nawawi. Maknanya yang terlebih baik. Yang terlebih kita nak pilih. Jelas tak yang? Sebab dia kata walaupun 3 kali, 4 kali, kadang-kadang bila kita yakin dia keluar balik, rupanya dia tak keluar. Macam tu. Ya. Jadi ini pilihan yang lebih tepat. Lepas tu dia kata kaul yang mutaman, ya yang dia ada kaul yang masyhur, ada kaul yang mutaman, adalah kalau kita belajar nanti bab-bab ni, okey ya. Jadi kat sini kalau ustaz tanya saya, ustazah pilih mana? Ataupun saya dah menopause lah sekarang, dah tua kan. Jadi dia kata, okey ustazah dulu pilih mana? Saya dulu pilih Imam Nawawi. Dulu memang saya pilih tu sebab dulu guru saya ajar, dia tak cerita pun tentang Imam Rafi ni. Dia terus sembunyikan. Ya, masa sebab tu katnya kita kecil-kecil, masa kalau banyak nak buat pilihan, takut confuse budak kan. Tapi dia tak pakai lah kitab Ibanah ni, ada kitab lain lagi. Yang jadi dia tak ada yang ini, dia terus ambil pada kaul yang utamat. Maka kalau katalah tadi kita dah puasa bulan Ramadan. Saya pula selalu teruji bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan tak pula dia bereko yang oi. Bila bulan Ramadan tu ya Allah, pernah satu hari tu sampai 14 hari yang bayar puasa. Tapi bukan tak puasa 14 hari. Sebab nak kohid. 3 hari dia berhenti yang saya mandi puasa. Puasa yang 2 hari keluar balik. Tak puasa. Sampai suami saya kata, awak ni tahu hukum tak tahu hukum? Anak saya yang kecil tak boleh pandai. Umi, kenapa kejap-kejap malam-malam Umi lepas sahur mandi basah kepala? Kata dia. Kejap-kejap mandi. Saya kata yang lencun kepala mandi. Lepas tu cakaplah dengan kawan kan, kata aku kalau bulan puasa sikit, kau makan ekor ikan. Kawan saya kata kau berekor sebab makan ekor ikan. Saya pun fikir, apa rasionalnya makan ekor ikan dengan head berekor? Pelik saya. Dia kata tu, kata dia kan, petua jangan makan ekor ikan. Kita kan, maknanya kalau makan kan adalah macam kalau dulu-dulu anak ramai kan. Jadi yang kita ni kan makan tepi-tepi. Bukan ekor kepala pun kita makan tepi-tepi dia tu kan. Pasal isi semua anak ambil. Jadi mak ni kan beralah. Jadi dalam hati kan, iya ke? Jangan makan ekor ikan kata dia, nanti berekor. Lepas tu fikir balik, rasional apa ya makan ekor ikan boleh berekor. Ya? Tapi kita tak boleh itikat benda tu. Sirik nanti. Kalau kita bika kerana makan ekor ikan, head kita berekor. Masya Allah. Ya? Macam tu. Memang yang puasa, kejap buka, kejap puasa, dia main cak-cuk. Sekali saya kira, 14 hari saya kena qada.
betul-betul saya tak puasa, saya ingat dalam 7 hari. 7 hari yang saya betul-betul tak puasa. Yang darah mengalir lah, yang 3 hari mengalir tu tak puasa. 2 hari nakok puasa. Lepas tu mengalir lagi 1 hari tak puasa. Besok nakok, mandi puasa. Macam tu kan. Lala kira sampai pada nakok suci 14 hari. Ambil kau bayar 14 hari. Ya yang jadi macam tu. Sebab mengikut Imam Nawawi, puasa yang nakok haid wajib qada balik. Sebab itu masih dikira haid, maka kita puasa dalam keadaan haid lah. Jadi tak sah. Tapi dosa tak dosa. Sebab hakikatnya nakok, kita wajib mandi. Sebab tu dalam nakok haid itu, kita sembahyang tak dosa, kita puasa tak dosa, kita ngaji tak dosa, kita itikad dalam masjid tak dosa, kita bersama suami tak dosa. Semua tak dosa. Okay, yang? Tetapi cuma tak sah. Sebab menunjukkan kita ni manusia yang maha lemah, yang tak tahu in future hanya Allah yang tahu. Okay, yang? Boleh? Jadi itu dia kata mengikut pendapat yang mutamad. Apa maksud mutamad? Mutamad. Katakan, okey, ni. Tak boleh, mutamad. Tak boleh. Maksud macam tu. Ya. Macam kalau kita minta izin mak ayah ke. Kan bila mak ayah kata, ya bolehlah, mak bolehlah. Mutamad, ayah punya apa? Cakap tak boleh. Macam itulah. Maksudnya yang final kata tu orang type. Maksudnya begitu. Maka ya terbaik itu kita pilih Imam Nawawi sebab kita tak tahu, ya. Okey. Lepas tu lagi apa? Jadi dia kata, ini contoh yang kita tengok, ya, tengok kotak. Hari haid nakok, darah 3 hari. Ya. 3 hari haid, lepas itu nakok 4 hingga 8 hari. Berapa hari tu? 4, 5, 6, 7, 8, 5 hari yang nakok. Lepas tu darah lagi 9 sampai 11. Haid. Maka ya haid pendapat yang asbab. Tengok. Maksudnya kat sini haid itu walaupun dia kata nakok, kita kata itu nakok haid. Nakok haid, ya. Kalau saya belajarlah memang ditulis nakok haid. Nakok maknanya suci, tapi suci haid. Dia nakok ni ada 2. Satu nakok suci. Apabila selepas itu istiadah ataupun selepas itu suci betul, maka itu nakok suci. Tapi kalau nakok selepas itu macam ni kan, awak tengok kan pada 9 sampai 11 keluar darah, maka diiringi oleh darah haid, maka itu nakok haid. Tetapi darah itu tidak lebih 15 hari. Kan nampak tak kat sini? Tadi dia terangkan kat sini kan. Dia kata seterusnya begitulah selama darah keluar tidak melebihi 15 hari. Ini dia bagi contoh 1 kali aja nakok. Tapi lama. Nampak? Faham ya? Tengok kat situ 1 hingga 3 hari darah. Hukum dia haid. 4 hingga 8 hari nakok. Tapi tengok pada catatan dia kata apa? Pendapat ashabah iaitu haid. Maka nakok haid. Pasal nakok haid ini kita akan tahu selepas kita dapat balik. Ni bila 9 keluar darah balik sampai 11. Dia tidak lebih 15. Maka kita dah confirm nakok ini adalah nakok haid. Tapi kalau darah ini keluar 9 sampai 16 contoh. Maka ini nakok suci. Pasal yang sebelah dia tu istiadah. Faham tak? Maka nakok haid ini diapit oleh haid after, bukan before. Cakap orang putih sikit. Kalau before memang haid, maka nakok itu nak tengok nakok itu haid atau nakok suci, tengok after dia. After nakok tu apa? Haid atau after nakok itu istiadah. Atau after nakok itu terus nakok terus. Ya. Jadi kat sini tengok catatan dia. Tengok catatan dia yang tiada hilap ulama. Apa maksud tiada hilap? Maka 100% majority, bukan majority. Kalau majority ini ada hilaf.
yang dipanggil dalam bahasa Arabnya jumhur ulama. Jumhur ulama itu maksudnya majority. Majority ni tahulah, tak payah cakap parlimen tu kan. Dia kata okey, wakil rakyat katalah Perdana Menteri pilihan raya ditambun. Majority menang. Mana ada kata 100%? Kalau 100% itu semua pengundi pangkah dia. Kalau majority maknanya lebih tinggi. Jadi jumhur ulama ini maksudnya majority. Kalau tiada hilaf, that mean ijma' ulama. 100%. Cakap orang putih lagi faham. 100% maknanya itu. Tiada hilaf ulama. Ya yang faham tak? Jadi kat sini tiada hilaf ulama. Zainab wajib mandi, solat kerana secara zahirnya darah sudah berhenti dan tidak akan keluar lagi. Nampak tak yang? Itu yang kita tahu. In future, itu kuasa Allah, mana kita tahu. Sebab itu kita kata mengambil pendapat yang mutamat Imam Nawawi. Nampak tak yang? Sebab tu guru saya dulu tak cakap pun yang atas tu. Pasal kita dulu kata orang, dia kata mungkinlah dia kata senang, tak payah nak fikir-fikir, ataupun memang dalam kitab yang dia ajar tak ada yang menunjukkan yang ini. Yang ini ibanah ni dia tunjuk sikit supaya adalah kata orang, kalau yang orang cakap oh ni tak payah, jadi kita tahu ada pandangan lain macam tu. Okey yang? Jadi dia kata Zainab tidak tahu tempoh nakok. Itu juga haid sehingga keluar darah semula pada 9 hari bulan. Nampak? Nak tahu nakok tu haid atau nakok tu suci after berlaku keluar diapit oleh darah haid atau tidak. Walaupun dia kata darah haid pasal hari yang ke-9 keluar, kadang-kadang kalau guru saya kata tangguh lagi. 9 itu keluar, adakah sebelum 15? Dia dah stop. Kalau dia keluar 9 tapi dia tak stop, melebihi maksimum 15 hari, dia akan jadi nakok suci. Faham ya yang? Jadi kat sini darah. Wajib berhenti solat kerana darah tersebut dihukum sebagai haid dan masih lagi keluar dalam lengkungan 15 hari. Faham ya yang? Jadi kata guru saya apa? Kita bukan Tuhan. Sekurang-kurangnya kita bukan wali. Kita bukan Nabi yang boleh tahu benda yang in future. Jelas tak yang? Maka kat situ. Faham ya? Okey, dah faham, kita buka sebelah. Apa keterangan sebelah? Dia kata tanda berhentinya haid dan wujudnya suci. Oh, ni yang ketiga pula, hukum ketiga. Faham ya hukum kedua tadi, faham ya yang? Hukum kedua faham. Okey, ada nak bertanya tak? Kalau tak ada bertanya, saya sambung hukum ketiga. Kalau ada bertanya, saya layan pertanyaan. Okey, jemaah ada nak tanya tak? Ada soalan yang mengelirukan? Kalau tak, Ustazah proceed teruskan. Ada tak? Ada. Faham lah tu. Tak Kalau ada tak ada nak tanya. Alhamdulillah. Faham lah tu. Okey. Kita sambung pula ketiga, tanda suci daripada haid. Jadi tandanya berhenti haid dan wujudnya suci itu apabila berhentinya keluar darah cairan kuning dan keruh, sama ada selepas keluar lembapan warna putih ataupun tidak. Imam Bukhari menyatakan dalam sahih hadisnya daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu an bahawa beliau telah berkata, ni yang saya dah cakap. Janganlah kamu tergesa-gesa bersuci sehingga kamu melihat. Jadi macam ni yang ini daripada juga pandangan Sayyidina Aisyah dan juga pada Imam Ibnu Hajar pun ada, ya, Imam Nawawi pun ada. Darah haid ni ada 5 warna. Ya. Kalau dia keluar walaupun dia on off, maksud saya keluar patrah nakok, keluar patrah nakok, asalkan jangan melebihi 360 jam.
atau jangan melebihi 15 hari 15 malam. Warna apa pun itu dikira haid. Termasuk warna keruh ataupun cakap orang putihnya grey. Grey. Warna kelabu tak ada pula kat sini saya nak tunjuk. Warna grey. Ya. Masih dikira haid. Walaupun kuning tadi cair, kena kuningnya. Masih dikira haid. Termasuk bila kita korek kat kapas tu, kita cabut keluar, bukan warna keputihan tau. Bukan. Dia warna dia macam kelabu-kelabu asap. Itu maknanya darah ujung-ujung. Maka dia kata hukumnya kalau tidak melebihi 15 hari, semua itu haid. Tetapi kalau melebihi 15 hari, darah kuat haid, iaitu 2, hitam, coklat, ataupun hingga kepada merun. Merun, tahu merun tu darah apa, merah gelap, merah kehitaman. Tetapi bila merah menyala, itu dah masuk darah lemak. Maka kalau melebihi 15 hari, kalau ada warna darah, sebab tu saya kata kena catat warna darah tadi. Darah qawi adalah haid, iaitu darah kuat adalah haid. Tambahan bonus lagi kalau dia berbau dan berketul. Dan darah yang lemah, iaitu warna merah menyala, warna jingga, warna apa lagi yang merah jambu, oren, oren pekat, oren cair, sampai pada kuning, kuning cair dan apa tadi, grey, itu semuanya bukan haid. Ya? Jadi kena faham. Kalau sebelum melebihi tempoh maksimum 15 hari, kesemua itu haid walaupun warnanya sangat lemah. Ya, faham ya yang? Jadi kena tahulah kalau warna dia tu putih, putih macam ada orang tu penyakit keputihan, dia putih susu, atau bukan. Itu bukan haid, itu keputihan. Lepas tu tadi dia dikatakan ya, berwarna keluar lembapan iaitu warna putih. Okey. Ataupun yang tadi saya cakap, keluar lembapan ini kata guru saya itu. Kalau macam kita nakok tadi pukul 10, lepas pukul 8 ke pukul 9, lepas tu kita tak mau mandi, nanti sampai katakan pukul 1 ke kita nak mandi, kita cek balik, dia ada itulah. Itu dipanggil kelembapan farash itu, yang warna dia yang macam jernih gitu. Siapa yang pernah jumpa? Dia macam ni yang dia punya warna tu bukan putih tapi jernih. Macam kalau awak makan kepedas. Kan kalau makan terlalu pedas kan keluar ingos kan? Macam tu lah. Ada. Ya. Dia keluar ingos. Maka ingos itu ya menandakan dah nakok lah tu. Itu bukan haid. Dia jernih. Bukan putih. Ataupun macam awak baru nak mula sesama. Jernih gitu. Dia macam ikat-ikat gitu. Itu dia panggil ya kelembapan farash. Maka itu dah confirm. Confirm bersih ya. Jadi sebab itulah kata dia, Kak tengok kat sini. Saya nak Aisyah kata jangan tergesa-gesa. Maka dari segi sini hukumnya wajib yang itu. Ya, jadi hadis ini menyatakan kamu tidak dianggap suci sehinggalah tidak kelihatan kesan darah seperti ya tadi macam tadi. Faham ya? Seperti kapur yang putih itu kalau ada orang yang ada keputihan lah. Tapi kalau orang tak ada keputihan, dia sama ada tak ada tanda ataupun tadi ada lembapan faras yang tadi, yang warna jernih. Ya yang? Jadi tak mau lagi bukan saya marah orang PM saya kalau dia tak faham, tak apa. Tapi kalau dia cakap, betul lah Ustazah, aku marah betul. Saya tak nak korek. Secara peribadi saya tak nak korek. Yang saya dah ulang banyak kali yang kalau anak dara pun, kalau saya kata awak tak nak korek, kenapa awak nak dara? Takut pecah dara. Tak yang. Dara itu saya dah, sebab banyak orang tanya, saya dah cek dengan doktor. Dara itu dia kata 6 inci ke dalam, 6 ruas tangan ni. Yang ni ruas tangan kau ni 6. Ni 3, tambah lagi 3. Kalau pendek pun dia kata 5 ruas.
Ini suruh korek, macam mencarut ya, tapi saya cakap yang betul. Kalau kita korek, anak dara 1,5 luas. Mak dara, kata guru saya kata kenapa mak dara kena dalam sikit? Dia kata dah beranak, dia kata. Jadi lubang zahir tu dah besar. Jadi 2 ruas. 2 ruas. Anak dara 1,5 luas. Dara tu 5 hingga 6 luas. Jauh yang ke dalam, jauh. Bukan kau nak korek sampai dalam-dalam. Kalau kau korek sampai dalam-dalam, sampai itu dipanggil batin faraj. Maka ada kesan darah. Tak kira yang. Kalau dia kena korek, zahir faras tak ada, kira nakok. Kalau kau korek sampai ke dalam rahim tu ada, itu pun nanti dah nakok. Kau yang salah. Mungkin dah nakok, tapi kau korek sampai ke dalam-dalam. Macam nak buat apa, pap smear tu. Sampai dalam-dalam, itu nanti kau kata ada kesan darah. Oh, masih kesan darah. Masih patra. Sebenarnya tak patra tu. Dah nakok sebenarnya. Tapi sampai dalam-dalam kau korek. Memanglah kalau dalam-dalam rahim tu mesti ada darah lagi. Dia yang dimaksud sini zahir faraj. Jelas sayang? Macam tu. Jadi jangan bimbang anak dara. Takkanlah Tuhan itu zalim yang kan. Cuma kenalah belajar dengan betul. Okey. Okey ya yang. Jadi nanti lepas ni ada kelas lagi kan? Kan? Jadi nanti kita jam saya ada lagi 5 minit. Jadi okey, kita tutup dulu sampai kat sini. Ya yang tandakan ya pada hukum ketiga kotak tu kita akan ajar minggu depan kotak ni. Ya. Jadi cuma kat sini ada lagi 2-3 minit untuk kita nak berdoa dengan nak bertanya kalau ada lagi yang tak faham. Ya, jadi ada soalan lah di chat Ustazah, soalan. Ya, silakan. Silakan, saya tak nampak bacakan. Rasini Ibrahim. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Keluar waalaikumsalam. darah jika melebihi 15 hari dikira istihadah. Kiranya tak ada darah keluar masa hari yang ke-20 hingga ke-25 dan pada hari 26 keluar darah semula untuk 5 hari. Adakah darah hari 26 itu 5 hari itu dikira haid? Oh, dia macam ni. Dia keluar darah. Rasini Ibrahim. Ya, tak. Dia keluar darah. Dia keluar darah macam ni yang. Hari pertama sampai hari 20. Betul? Minta Rasini Ibrahim tu muncul di lebih jelaskan tanya. Kalau dia keluar darah, ya kalau dia kata seganap muncul, kalau dia keluar darah dari 1 hari bulan sehingga 20 hari bulan. Ya, sehingga 20 hari bulan, stop. Lepas itu dia stop 5 hari, dia keluar balik pada 25. Okey. Tengok ya yang 1 hingga 20, walaupun dia kata ada selang-seling nakok, kita tak kira. Kita akan kira, katalah dia 3 hari keluar, 2 hari nakok, 3 hari keluar, 5 hari nakok, dia tak kira. Tengok pada contoh tadi, walaupun tengok 5 hari nakok, dia kira dari awal kan. Tengok yang contoh 1 hingga 3 tadi darah, lepas tu 4 hingga 8 nakok, lepas tu 9 hingga 12. Maka itu dikira semua. Maka kalau dikira sampai 20 baru stop, yang dia dah istiadah. Apa yang perlu dia buat? Pada hari ke-15 ujung ataupun jam, cukup 360 jam, apa perlu dia buat? Mandi, solat. Ya ya, mandi, solat kalau bulan puasa. Jadi kat mana haid dia? Bukan 15 hari itu haid dia, tidak. Haid dia kat mana? Tengok yang dia buat catatan. Pertama, itu yang kata tadi kalau dia on off. Okey, yang on 1 hingga 3 warna darah apa? Off. Lepas tu dia on balik, warna darah apa? Jadi saya dah kata darah qawi, darah kuat itu haid, darah lemah itu istiadah. Katalah hari pertama hingga ketiga kuat darah dia. Lepas tu nakok. Lepas tu nakok 4, 5, 6, 7.
darah dia masih kuat, merun, gelap, masih kuat. Jadi itu dah 7 hari. Maka dia nakot lagi, katalah 2 hari, jadi 9 hari. Hari ke-10-nya dia keluar, darah dah merah menyala. Ni macam merah menyala macam adik kita yang pakai tudung ni, ada ni. Itu dah darah lemak. Walaupun awak tengok, bagus dia tunjukkan diri dia warna merah. Itu yang dia pakai ya, adik-adik kita yang pakai itu merah, kira darah lemak. Darah yang pekat, darah yang kawi itu darah merun. Maka kita tengok kat situ ya, 1 hingga 3, katakan coklat kehitaman, nakok, lepas tu nakok 2 hari, lepas tu 6, 7 merun. Maka head dia sampai 7 hari saja. Jadi tadi dia dah sampai 15 hari, dia tak solat. Pasal dia ingat head. Jadi dia kena mandi pada hujung 15 itu 360 jam walaupun darahnya melambat-lambat. Tak payah korek cek patra. Maka itu dah istiadah. Lepas dia mandi, dia balik kepada hukum 7, maka sebenarnya headnya hanya 7 hari. Pasal darah kawi dia sampai hari ke-7. Lepas tu dia nakok 2 hari, keluar balik, darah dia dah macam merah nyala. Contoh merah nyala tudung adik kita. Maka itu dia kira sebagai istiadah, dia kena qada solat yang dia tinggalkan dari hari ke-8. Ya, okey, itu satu. Kalau yang kedua, darah dia sama. Ada orang darah sama. Dari mula datang sampai habis darah sama. Merah gelap sikit lah. Merah gelap sikit daripada tudung adik ni. Sama. Nak hukum apa? Tengok pula adat dia. Adat dia apa? Kebiasaan dia sebelum dia kena istiadah berapa hari. Contoh ustazah, saya sebelum istiadah 5 hari. Maka 3 hari head, 2 hari nakok itu dah 5 hari. Hari yang ke-6, 7 dia keluar head lagi itu kira istiadah. Faham tak? Maka istiadah dia bermula pada 6 hari bulan. Bukan 6 hari bulan, hari yang ke-6. Pasal kebiasaan head dia hanya 5 hari. Jadi 3 hari tadi dengan 2 nakok itu dah cukup. Jadi hari ke-6 ke-7 itu istiadah. Ya. Jadi jangan macam adik yang bertanya tadi, dia kata saya darah non-stop sampai 20 hari, saya tolak 15 hari head, mengikut maksimum head, hari ke-16 itu saya mandi dan itulah istiadah saya. Salah. Salah dan sebenar-benar salah. Tiada yang salah kecuali salah. Ya. Jadi sebab itu perempuan yang ditimpa istiadah tidak boleh tolak maksimum head selebihnya istiadah. Tak boleh. Ada dalam buku dulu kan saya dah tunjuk mana-mana perempuan yang kena melebihi 15 hari head, maka hendaklah dikembalikan kepada hukum 7. Betul kan? Sebab itu saya kata sebelum kotak itu dibuang, tengok. Jangan pengetul lah ustazah. Nanti bila saya tanya, warna apa sayang? Tak tahu kenapa saya laucut aja kotak, saya bolot pelepung saya buang. Siap cakap pelepung saya buang kat bakul sampah. Saya tak tengok pun. Jadi nanti saya nak hukumkan macam mana yang? Kalau aku geram-geram, aku hukumkan apa yang? Yang kau menangis tak berlagu tu. Hukum nombor 5. Kau nak kata pengotok, kau nak kata apa lagi? Tak mau korek, apa lagi kau nak cakap? Tak apa, ini Tuan Hakim mengeluarkan, ambil hukum yang kau menangis tak berlagu. Itu tengok admin tunjuk tangan yang nombor 5. Ya? Jadi okeylah ya yang, dah waktu pun dah terlebih 2 minit, nanti orang lain dah tunggu, kita tutup dulu sampai sini ya yang. Ada apa-apa soalan, admin catat, kita jawab minggu depan. Okey, kita tasbih kepada Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wabil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi wabil alamin. Ya Allah, jadikan perjumpaan kami pada malam ini ya Allah perjumpaan yang kau barakahi. Ya Allah, kau jadikanlah juga ya Allah segala ilmu yang kami perolehi pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah ya Tuhan kami, kau jadikan perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah perpisahan yang kau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi wabil alamin. Takabbalallahu minkum. Saya minta maaf banyak yang atas segala salah silap saya, kelemahan saya dalam menyampaikan ilmu Allah. Kerana yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love you all.